kembali kita ke podcast Al-Bayan, yang mana kali ini kita nak membincangkan tentang sifat 20 yang dikaitkan dengan falsafah Yunani yang katanya hanya menggunakan otak, menggunakan akal semata-mata. So bersama saya Ustaz Raja Ahmad Mukhlis, yang mana kita tadi membincangkan tentang rujukan akidah yang dipakai oleh ulama Asy'ariyah. Ramai di luar sana yang tak kenal Asy'ariyah, yang anti pada Asy'ariyah. Dia kata Asy'ariyah ni pakai akal ni. Mungkin Ustaz boleh terangkan apakah sumber sebenar akidah di sisi Asy'ariyah. Baik, tadi kita sudah sebutkan masdar at-talaqi, sumber pengambilan akidah Asy'ariyah Maturidiyah ialah Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Ijma' dengan makna apa yang disepakati oleh ulama Islam terhadap makna-makna yang sudah disabitkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya apa yang sudah sabit, maknanya sudah ijma' difahami maknanya oleh Al-Quran dan Sunnah, maka sudah tentu tidak ada pertikaian. Sekarang yang tinggal ialah turukul istidlal. Turukul istidlal ialah bagaimana mendalilkan akidah-akidah tersebut. Maka di situlah baru masuk perbahasan akliyah. Bagaimana mendalilkan akidah-akidah yang sudah dipegang melalui Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Jadi perlu dibezakan dua tahap. Tahap pertama, kita ambil akidah dari mana, kemudian bagaimana kita nak menetapkan pendalilan-pendalilan ini. Maka di situ baru ada namanya dalil akli dan dalil nakli. Itu turuk, itu cara berdalil. Cara berdalil. Turukul istidlal. Bukan sumber pengambilan. Okey. Kalau sumber pengambilan, bagaimana kita nak mengambil sifat-sifat Allah daripada akal? Kita hanya mensabitkan sebahagian sifat-sifat yang akal sabitkan kerana fitrah kita sendiri memahami apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak boleh nafikan. Kalau akal kita tidak boleh faham apa yang mustahil bagi Tuhan, maka tak mungkin kita boleh faham konsep-konsep ketuhanan pun. Sebagai contoh, apabila Nabi Ibrahim berbahas dengan para penyembah berhala di kalangan kaumnya, maka dia tidak mengatakan Allah berfirman itu bukan Tuhan. Dia tidak pakai Allah dan Rasul. Dia hanya mengatakan, kenapa aku kena sembah sesuatu yang tak memberi manfaat dan mudarat? Ini kemustahilan bagi Tuhan. Itu wajah akliyah. Wajah akliyah. Maksudnya secara fitrah, kalau kita sembah, kita mesti sembah Tuhan yang memberi manfaat dan mudarat. Ini sifat ketuhanan. Maka berhala yang tidak ada sifat memberi manfaat dan mudarat, maka mustahillah sebagai Tuhan. Macam mana kalau nak sembah sesuatu, nak minta pada sesuatu yang tak boleh bagi apa-apa? Betul? Maka inilah wajhul istidlal itu, pendalilan itu, bagaimana akal kita menetapkan sebahagian-sebahagian yang mustahil daripada Allah, daripada Tuhan lah kita panggil, yang tidak layak sesuatu itu dijadikan penyembahan. Kalau akal tidak ada qadar mustarak, kalau akal tidak ada suatu dasar-dasar benda-benda yang mustahil bagi Tuhan ini, jadi bagaimana nak berhujah dengan orang-orang yang sesat misalnya. Semua orang pakai perkataan masing-masing, mereka pun ada kitab masing-masing. Jadi kerana itu turuk istidlal, cara pendalilan akal ini digunakan oleh ulama kerana mengambil semangat Al-Quran sendiri yang syarat dengan pendalilan akal, menunjukkan bahawa pendalilan akal itu penting juga untuk menetapkan sebahagian kemustahilan bagi Tuhan yang tidak layak bagi Tuhan, untuk menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah ini. Dan yang kedua, semangat Allah SWT berfirman, ta'alau ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum. Marilah kita bersatu bersama atas satu kalimah yang satu, bainana wa bainakum. Kalau ahli kitab, kita pakai kitab. Tapi ahli tak ada kitab. Apa yang dia ada? Orang etis, mana ada kitab? Kita nak mengajak ta'alau, mari kita sama-sama dengan satu kalimah yang satu, dia tak ada kalimah. Yang ada hanya akal. Maka akal di situ masih lagi satu tahap dan kita boleh berbahas sesama dengan mereka.
Maka ini semangat Al-Quran yang mengajak kita ta'alau ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum. Apa bahasa yang kita boleh gunakan sesama kita, yang kita sepakat untuk membahaskan sisi Tuhan yang benar. Maka akal sepakat ada benda-benda yang mustahil, maka kita pergi ke arah itu. Dan memang kemustahilan itu ialah perkara yang ada dalam akal setiap manusia. Semua orang kalau dia tengok berhala pun, kalau dia fikir lebih pun dia tahu ini mustahil Tuhan kalau dia fikir. Tapi kalau dia tak fikir, maka di situ masalah.